Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Firdaus Arsyid Idris dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 12 November. Unit Hal Ehwal Agama lain UNIFO menyampaikan peruntukan berjumlah 1.015 juta ringgit kepada 9 buah rumah ibadah. Peruntukan itu disampaikan oleh Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Bertanggungjawab terhadap UNIFO, Dato' Amar Douglas Ugah Embas dalam satu majlis ringkas di Kuching semalam. Sumbangan tersebut disampaikan kepada Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Sim Kui Hian. 5 rumah ibadah yang menerima sumbangan tersebut bagi bahagian Kuching ialah Persatuan Agama Buddha Guan Yi Gong Kuching, Persatuan Teochew Kuching, Kuil Sri Srinivasagar Kaliaman Kuching, Tokong Sungai Apong Sieng Seng Kuching dan Sarawak Blessed Church di Kuching. Manakala untuk bahagian Sibu ialah Rumah Ibadah Gereja Zion Methodist, Construction of Learning Centre of Sarawak Bahais Charitable Trust dan Gereja Ental Methodist selain Pertubuhan Ugama Buddha Miri. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak menubuhkan Pusat Komuniti Keperluan Khas SNCC yang berfungsi menyediakan perkhidmatan bersepadu di bawah satu bumbung kepada komuniti berkeperluan khas di negeri ini. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu pusat tersebut telah diluluskan dengan berjumlah 55 juta ringgit dan dijangka siap pada Disember 2025 di bawah rancangan Malaysia ke-12. Datuk Seri Fatimah menjelaskan di SNCC tersebut keseluruhan spektrum keperluan golongan orang kurang upaya OKU akan dipenuhi termasuk akses kepada diagnosis, intervensi awal, pendidikan rendah dan menengah serta rumah kediaman sepenuh masa. Beliau menambah kumpulan sokongan profesional juga akan diwujudkan terdiri daripada guru pendidikan khas, ahli fisioterapi, ahli terapi pertuturan serta ahli terapi cara kerja untuk menyediakan kaunseling dan bimbingan kepada pelajar, ibu bapa dan guru. Datuk Seri Fatimah berucap demikian pada Hari Kebersamaan ke Arah Kesejahteraan di Kuching. Menurut beliau lagi, latihan kemahiran itu juga disediakan untuk melengkapkan OKU dengan kemahiran bagi memenuhi pasaran kerja. Jelasnya lagi, pihak kementerian memerlukan sebidang tanah untuk membina pusat yang pertama seumpamanya itu di negara ini. Penstrukturan semula yuran pengajian di Universiti Teknologi Sarawak UTS melalui pengenalan beberapa beasiswa merupakan langkah positif kerajaan negeri untuk memberikan peluang kepada lebih ramai anak Sarawak melanjutkan pelajaran ke universiti milik kerajaan Sarawak itu. Menurut Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai, semenjak mengambil alih sebagai pengerusi Lembaga Pengarah UTS, beliau banyak menerima maklum palas daripada orang ramai mengenai yuran universiti berkenaan yang agak tinggi. Beliau menjelaskan fasiliti di universiti itu sepatutnya dirasai seramai mungkin anak Sarawak dan bukannya untuk golongan yang mampu saja kerana kerajaan negeri telah memperuntukkan dana yang besar untuk mewujudkan universiti tersebut. Justru itu, pengenalan 3 beasiswa iaitu Beasiswa Asasi UTS, Beasiswa Siswazah dan Pasca Siswazah UTS dan Skim Bursari UTS dilihat mampu mencapai hasrat kerajaan membolehkan lebih ramai anak tempatan terutama dari golongan kurang berkemampuan melanjutkan pelajaran di universiti itu. It is a big news, okay, untuk seluruh anak negeri Sarawak. We are not looking at your skin colour to give this beasiswa. If you are good, boleh masuk ke universiti and you are B40 and M40, we will give you 80% of the scholarship. This is a very strong message daripada saya bahawa kerajaan negeri Sarawak amat prihatin terhadap golongan ini. Beliau berkata demikian di laman Facebook rasminya untuk mengulas mengenai pengumuman inisiatif 3 beasiswa UTS itu. Pembangunan modal insan semestinya menjadi pemangkin terhadap pertumbuhan institusi pendidikan yang dikendalikan kerajaan maupun swasta dalam memastikan golongan muda mendapat pendidikan sama rata. Antara hubungan pendidikan di Sarawak, wilayah utara Sarawak, Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri kini antara yang mendapat permintaan tinggi. Kupasan lanjut bersama wartawan Catherine Igang.
terletak di Bandar Baru Permai Jaya Miri, IKBN Miri bertuah kerana menjadi satu-satunya IKBN di Sarawak. Ia juga merupakan antara IKBN di Malaysia Timur selain IKBN Kinarut Sabah daripada 22 IKBN di Malaysia. IKBN Miri menawarkan kursus utama iaitu automotif, mekanikal dan hospitality. Kursus-kursus yang berkaitan dengan hospitality yang melibatkan penyediaan makanan, pramusaji dan juga pastry. Di samping itu juga kita menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan otomotif yang melibatkan jurusan sehingga ke tahap diploma, dan kita ada untuk otomotif kita ada kursus-kursus yang mudahlah yang tapi peluang untuk mendapat pekerjaan itu tinggi. Contohnya seperti jentera berat, kita ada juga yang berkaitan dengan semburan cat dan sebagainya. Pelbagai insentif disediakan seperti prasarana asrama, fasiliti sukan selain alaun latihan industri sehingga RM300 sebulan. Beroperasi sejak tahun 2003, IKBN telah mengeluarkan seramai 4,827 graduan dengan jumlah penuntut semasa 440 orang pelajar. Bekas pelajar dan pengajar yang telah menandatangani memorandum persefahaman bersama IKBN Miri, Abang Zulfikar Muhammad Ali, kini memiliki bengkel membaiki kereta dan menjadi pusat latihan industri penuntut-penuntut IKBN dan institusi kemahiran yang lain. Kolaborasi ini memang patut diteruskan kerana ia memberi impak yang sangat baik, dan juga satu pendedahan untuk para pelatih ini. Sekurang-kurangnya mereka mengetahui ataupun merasakan situasi sebenar, situasi bekerja di industri sebelum mereka menceburi alam pekerjaan. Kebanyakan graduan IKBN Miri kini telah berjaya dalam bidang yang dicuburi masing-masing sehingga mendapat pendapatan mencecah sehingga ratusan ribu ringgit. Dari apa yang saya belajar dulu, so di sini kelebihan saya dari segi skill yang saya ada ni, so banyak saya punya partner membawa saya lah untuk membuka satu bisnes seperti yang saya buat sekarang inilah, pemesinan. Di sinilah dulu basic dalam semburan cat. Sekarang alhamdulillah lah saya memiliki perniagaan sendiri. Banyaklah, salah satunya adalah konsep kepimpinan yang diterapkan, keusahawanan pun ada diberikan juga. Selainnya yang first thing first adalah kemahiran lah. Seperti saya ini masuk dalam PK, iaitu kita belajar cara untuk membaiki kenderaan. Satu lagi, kita belajar untuk menjadi sebagai pemimpin. Dengan mengaplikasikan 70% pembelajaran secara amali dan 30% pembelajaran secara teori, ini merupakan satu nilai tambah kepada penuntut IKBN untuk memasuki ruang pekerjaan selepas tamat pengajian di IKBN ini. Catherine Igang, RTM. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putra, Datuk John Siki Tayai memaklumkan peruntukan bagi projek penambahan Rumah Miskin Sarawak PPRMS berkemungkinan tidak dapat diteruskan untuk masa akan datang sekiranya bantuan bahan binaan seperti atap, papan kayu, siling rumah, mozaik dan sebagainya tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh penduduk Rumah Panjang. Datuk John Siki berkata semasa lawatan kerja projek PPRMS di Rumah Panjang Was Sungai Entajum Tatau, peruntukan yang diberikan secara berperingkat ini hendaklah dilaksanakan dengan segera. Menurut beliau, sejumlah RM500,000 telah disumbangkan pada peringkat pertama dan kedua projek berkenaan. Leban ba undang-undang lebuh aku kembali bantu ngegi Rumah Panjang. Kesatu, bantu kena berinya mesti sudah dekat ke kita. Baru perintah beri aku bajet baru. Ngalai kat de gambar tu bakal pergilah kita gawa tu pergilah ambil kita gambar dulu. Bedau dekat ke rumah. Sebab ke rumah tu dah berada pada. Udahnya benung kita gawa ambil gambar
udah tembuk ambil gambarnya, titik-titiknya, tak patut digagak. Lebih maya kita ke bisa menerima bantuan ke kena nge-repair rumah. Kita repair, kita rumah baru, gambar rumah yang megah. Datuk John CK juga memaklumkan di bawah sistem maklumat rekod jalan raya MARIS, peruntukan berjumlah RM107,000 bagi projek pembinaan dan menaik taraf jalan di kawasan Entajum. Tambah beliau, sebanyak RM50,000 juga diperuntukkan untuk rumah panjang Gary, Sungai Mejau dan RM67,500 untuk rumah panjang Robert, Sungai Empang. Sekian berita Pagi Sarawak edisi 12 November. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung keluarga yang sahih di berita RTM. Saya Firdaus Rashid Idris. Salam hormat. Assalamualaikum.